salam sejahtera. Anda sedang menonton Lensa IPT tepat jam 9 malam. Kita akan bersiaran di saluran berita RTM. Kita akan bersiaran juga, anda boleh tonton kami di RTM Klik ataupun nak senang nak mudah tonton kami di Facebook Live Lensa IPT. Pastinya satu minggu lagi kita akan menyambut Hari Malaysia. Pastinya bukan cuti umum yang dinanti, tapi meraihkan pembentukan antara Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak merupakan satu perkara yang unik bagi negara kita Malaysia yang pelbagai bangsa, kaum dan agama tapi mampu berdiri dalam satu negara yang sama, mampu lagi untuk duduk dalam satu meja, bergelak ketawa, bergurau senda tanpa mengira agama, bangsa, kaum dan juga warna kulit. Pastinya itu satu perkara yang tidak dapat di negara-negara lain. Itu negara di Malaysia, pastinya kita meraihkan perkara yang susah untuk kita dapat di negara-negara luar. Kita hargai, kita syukur dengan apa yang kita ada. Itu yang paling utama. Jadi kita akan berehat seketika untuk kita kembali ke selepas dalam Lensa IPT kerana ada 3 slot bakal menanti anda. Dan kita akan terus ke Vitamin Minda untuk melihat antara topiknya hari ini adalah menyemai perpaduan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah pada hari ini saya akan mengupas tentang topik berkenaan dengan menyemai perpaduan. Faktor penyemaian perpaduan yang kukuh ialah sepunya dalam nilai unsur, adat, tradisi dan norma hidup, termasuklah hal yang berkaitan dengan agama dan bahasa. Namun begitu, Malaysia yang merupakan negara yang jamak dari segi etnik dan budaya tidak memungkinkan suasana sepunya dalam unsur tersebut. Oleh itu, demi mengecilkan perbezaan antara kaum dan budaya serta menubuhkan titik persamaan antara kepelbagaian itu, kerajaan telah memperkenalkan gagasan kebudayaan kebangsaan setahun selepas tragedi hitam 13 Mei 1969. Dalam Wawasan 2020 mengetengahkan konsep satu negara bangsa yang mempunyai makna yang mendalam kerana negara bangsa bermaksud sebuah negara yang berdaulat yang mana rakyatnya tidak dapat diidentifikasikan melalui kaum, latar belakang ataupun warna kulit. Namun begitu, bagaimana matlamat ini dapat dicapai? Terdapat 3 strategi atau elemen sepunya dalam kalangan rakyat Malaysia yang mana sangat penting untuk disemai dan dipupuk yang boleh melahirkan patriotisme dan nilai perpaduan yang kukuh, iaitu yang pertamanya memperkasakan bahasa kebangsaan dan bahasa penyatuan, iaitu bahasa Melayu yang dapat membudayakan ilmu sains dan teknologi dalam kalangan masyarakat mengikut acuan dan citra negara Malaysia. Yang kedua, memupuk nilai keinsafan yang mendalam terhadap legasi sejarah pembinaan negara bangsa Malaysia yang dapat menjadi ikatan yang kukuh terhadap negara bangsa dalam kalangan masyarakatnya. Dan yang terakhir sekali ialah menyemai nilai patriotisme, iaitu perasaan cinta akan Malaysia dan menganggap bahawa Malaysia ialah tanah air tempat tumpah darah yang sama. Jadi jelaslah bahawa untuk mencapai integrasi ataupun perpaduan nasional, usaha, perancangan dan tindakan harus mencakupi aspek yang berbeza yang merangkumi kegiatan politik, ekonomi, budaya dan kemasyarakatan. Jadi sebagai kesimpulannya, 3 strategi yang telah disebutkan terdahulu ini dilihat berkeupayaan menghidupkan perasaan bahawa Malaysia ialah tanah air tempat tumpah darah kita yang sama, supaya dari situ muncullah istilah hubul watan ataupun cinta akan tanah air yang tidak berbelah bahagi. Masa depan Malaysia adalah dalam tangan legasi pembangun dan penyambung yang ada pada masa kini. Sebagai legasi tersebut, peranan mahasiswa adalah sangat dituntut. Sama ada mahasiswa yang ada kini hendak mengekalkan penyemaian, pemupukan dan integrasi nasional yang kukuh
melalui strategi dan langkah seperti yang dinyatakan ini ataupun menghakis nilai perpaduan yang disemai berzaman lamanya. Sekian sahaja perkongsian buat kali ini. Semoga ianya memberikan impak kepada kita semua dalam penyemaian perpaduan di negara tercinta. Saudara, seiring dengan rancangan Malaysia ke-12 Kementerian Pengajian Tinggi KPT memberi tumpuan kepada penjajaran semula pasaran buruh dan pastinya pembangunan bakat itu menjadi satu topik yang hangat diperkatakan. Dan bagaimana persoalannya? Bagaimana sinergi industri boleh memperkasakan lagi program TVET dan melahirkan graduan yang proaktif dan mampu bersaing terutama sekali pada masa akan datang. Untuk berbincang berkenaan dengan sinergi industri memperkasa program TVET Polisisi, kita bersama dengan dua tetamu pada hari ini. Di sebelah kanan saya, teknologis Abdul Razak Sabtu, pengarah bahagian governance dan kecemerlangan, menjalankan tugas sebagai Timbalan Ketua Pengarah Governance Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK, dan juga teknologis Dr. Muhammad Syarizat Ilyas, Timbalan Pengarah bahagian Perancangan Program dan Institusi Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Cik Razak, saya nak tanya berkenaan dengan kita selalu mendengar berkenaan dengan pendidikan TVET yang sinonim sebenarnya dengan industri. Jadi boleh tak Cik kongsikan sedikit berkenaan dengan penonton tentang inisiatif yang diambil dalam memastikan Polisisi ini bergerak seiring dengan industri. Okey, terima kasih pada saudara Sairul. Ya. Jadi terutamanya saya ingin mengucapkan terima kasih pada RTM memberi peluang kepada saya dan Dr. Syarizat untuk bersama pada sesi malam ini di Lensa IPT. Okey, kita ada 3 inisiatif yang kita laksanakan bagi mempertingkatkan TVET lah. Ya. Okey, yang pertama itu berkaitan dengan takbir urus bersepadu dan terselaras. Iaitu kita menstrukturkan semula program-program yang kita ada supaya dapat memenuhi pasaran kerja. Ya. Maksudnya memenuhi permintaan industri lah yang diperlukan oleh industri. Okey, yang kedua kita nak pastikan TVET tu mesti dipacu oleh industri. Ya. Okey, bermakna polisi kita rangka untuk menggalakkan penyertaan industri dalam penyampaian pembelajaran kepada pelajar serta pelaksanaan sangkutan industri pensyarah. Di mana kesemua kurikulum yang kita bangunkan memang kita bersama dengan industri. Ya. Jadi ini bagi memenuhi, kita tak nak macam kita rasa syok sendiri kita buat. Tetapi industri tak dapat nak menerima graduan-graduan kita di pasaran kerja. Baik. Okey, yang ketiga, inisiatif yang ketiga iaitu di mana pada 20 Jun yang lepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah melancarkan Hari TVET dan dia telah mengumumkan Hari TVET akan disambut pada setiap 2 hari bulan Jun setiap tahun sempena penubuhan politeknik yang pertama, iaitu Politeknik Ungku Omar. Okey, di mana Majlis TVET negara ni menyatukan 11 kementerian. Okey, kita maklum bahawa 11 kementerian melaksanakan program latihan TVET. Jadi ini kita perlu untuk memenuhi keperluan negara, perlu kementerian ini bersama. Baik. Itu antara inisiatif lah yang kita laksanakan. Baik, sebenarnya kalau kita sebut berkenaan dengan politeknik, kolej komuniti, ia memang sangat terkenal dengan menyalurkan pekerja, menyalurkan graduan kepada industri yang kita faham politeknik, kolej komuniti sangat berkait rapat dengan industri. Jadi kolaborasi JPPKK dan juga industri ini memang sudah terkenal daripada dulu. Jadi kalau kita ikutkan, difahamkan Polisisi ada menubuhkan Center of Technology, COT dan juga industri on campus IOC. Jadi mungkin boleh Dr. ceritakan sikit berkenaan dengan itu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Syarul. So lagi segi umumnya, COT ini merupakan salah satu inisiatif berterusan JPPKK terutamanya dalam merapatkan jurang di antara keperluan industri dan juga kemahiran yang kita produce kepada para pelajar. Dan teras utama COT ini sebenarnya dia lebih berfokuskan kepada kolaborasi bersinergi. Maksudnya sebagai satu-satu platform untuk industri dan akademia di politeknik untuk menghubung jalin dan menyelesaikan masalah yang ada di industri lah. Dan di COT politeknik khususnya dia ada bidang-bidang yang tertentu
yang kita nichekan kepada polis-polis tertentu supaya dia berjaya mencapai atau mendekatkan jurang keperluan di antara industri dan graduan yang kita hasilkan. Kalau kolaborasi industri ni, Encik Razak, lagi-lagi kalau kita nak bercakap berkenaan dengan industri teknologi dan sebagainya, ia bergerak laju, mampan, pesat daripada satu tahun ke tahun seterusnya. Mungkin perkembangan teknologi telefon sendiri pun berkembang dengan sangat laju. Jadi apa peranan polisisi terutamanya dalam memastikan proses pembangunan latihan TVET itu sentiasa relevan dengan industri pada masa kini dan mungkin pada masa akan datang? Okey, untuk pengetahuan semua bahawa mulai tahun 2008 Baik. Di mana JPPKK telah menubuhkan majlis penasihat industri. Ya. Okey, di mana melibatkan lebih daripada 21 industri. Okey, dan setiap tahun akan diadakan mesyuarat majlis penasihat industri. Di samping itu juga ada mesyuarat meja bulat yang dipengerusikan oleh YB Menteri Pengajian Tinggi. Okey. Jadi ini tak secara langsungnya input-input yang kita terima daripada industri kita akan gunakan dalam terutamanya dalam pembangunan kurikulum kita dan juga dari segi kita untuk mendapatkan peluang di industri bagi latihan kepada pensyarah-pensyarah dalam khusus dipanggil sebagai SIP untuk khusus singkat industri untuk pensyarah. Baik. Jadi itulah yang digemling oleh kita lah bersama setakat ini. Memang kita mendapat komitmen yang tinggi daripada industri dalam melaksanakan program secara bersama. Baik. Jadi kalau kita ikutkan nanti polisisi akan ada satu majlis pengiktirafan bagi COT nanti, mungkin boleh Doktor terangkan sikit berkenaan itu? COT ni sebenarnya bila kita panggil Center of Technology, pengiktirafannya sebenarnya datang daripada pihak industri. Okey, so dia adalah satu proses yang berterusan selama proses satu-satu institusi itu mendapat taraf COT lah. So sehingga kini daripada COT bermula pada tahun 2010 sehingga kini kita ada 12 COT yang ada di seluruh negara. Okey, meliputi contoh di PUO, contohnya ada Center Teknologi Maritim, Air Conditioning, Medical Electronic di PSA, CDEC di PIS, Polcam di PISAS dan beberapa lagi lah. Yeah. So yang kita bagi pengiktirafan ni maksudnya kita menghargai kita punya kerjasama industri dan kita punya pasukan kita yang terlibat bersama berkelumus untuk memaintainkan ataupun kita nak panggil kita pengiktirafan tu dia perlu dikekalkan momentumnya selama ada tempoh-tempoh tertentu. Baik. So sebab kita nak dapatkan pengiktirafan industri bukan satu tugas yang mudah. Betul. So itu adalah antara tujuan kita mengadakan pengiktirafan yang kita rasa ni lah. Ya, betul. Mungkin COT ini boleh jadikan Selibas dan sebagainya sebagai satu program yang relevan pada masa kini dan pada masa akan datang. Jadi kalau kita ikutkan industri, polisisi apabila bekerjasama membuahkan hasil yang sangat banyak sebenarnya. Kalau kita ikutkan dari segi kita berikan kepada industri apa yang polisisi berikan kepada industri juga satu perkara yang sangat baik. Apa industri berikan kepada polisisi itu yang kita nak tahu, Encik Razak. Apa antaranya? Okey, antaranya yang terkini lah minggu lepas di mana di Kolej Multi Masjid Tanah yang menawarkan program dalam bidang diploma teknologi signal dan komunikasi rel. Okey, di mana syarikat Global Rail Sdn Bhd telah menyumbangkan peralatan bagi digunakan oleh pelajar-pelajar dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Jadi sebenarnya banyak lagi program-program yang secara bersama dengan industri. Jadi antaranya yang sebelum ni LADA di Langkawi dengan hotel. Semua hotel di Langkawi untuk menyediakan pekerjaan lebih kurang daripada 1,000 pekerja untuk industri hotel. Baik. Jadi selain daripada Center of Technology COT, industri on campus juga ada memainkan peranan yang mungkin sama dan juga memainkan peranan yang penting dalam membentuk sinergi bersama industri. Mungkin Doktor boleh terangkan sikit berkenaan dengan IOC?
Okey, IOC ini merupakan satu branding baru lah selain daripada COT. So IOC ini kita bawa industri sebenar kepada PDP dalam bilik kuliah. Oh, okey. Sama ada dilaksanakan di institusi ataupun dia berada di pihak industri. Okey. So maksudnya lagi segi kepakaran, kemahiran dan kolaborasi tertentu boleh dilaksanakan oleh pihak. Maksudnya kita memberikan pendedahan awal kita punya para pelajar kepada dunia industri sebenar lah. Supaya jurang lagi segi mismatch ataupun ketidaksepadanan di antara spesifikasi kerja yang sedia ada di industri dan graduan kita mampu bersaing lah. Dan kita punya matlamat supaya dalam tempoh 6 bulan selepas pada kita graduate dia mampu mendapat pekerjaan. Itu. Kalau kita ikutkan kebolehpasaran graduan, Cik Razak, dari Politeknik sebenarnya masih tidak boleh disangkal, tidak boleh dinafikan lagi kehebatannya. Jadi apa sebenarnya ramuan ataupun resepi yang guna pakai oleh daripada Polisisi untuk memberikan kepercayaan kepada industri supaya graduan-graduan Politeknik ni sentiasa dapat peluang pekerjaan di industri? Okey, kalau kita tengok rekod lah. Rekod yang lepas untuk laporan 2021. Okey, di mana untuk GE, Graduate Employability untuk Politeknik 93.7%. Dan College Community 94.8%. Tinggi. Jadi ini menunjukkan bahawa industri mempercayai tentang kemahiran yang ada kepada pelajar, pada graduan-graduan daripada Politeknik dan College Community. Jadi sebenarnya kita juga amat berharap di mana industri sentiasa kekal dengan kita, khususnya bagi program yang kita adakan bagi tujuan beri laluan latihan industri dan begitu juga untuk program WBL, itu Work Based Learning. Kalau tak ada industri, memang kita susah nak laksanakan program yang sedemikian. Okey, baik. COC dan juga IoT, COT dan juga IOC. Itu satu perkara yang kita kata dan dijalankan daripada Polisisi untuk menjalankan kerjasama. Dalam silibus Politeknik dan juga College Community sendiri, adakah ia dirombak setiap tahun, setiap bulan atau bagaimana untuk kekal relevan? Okey, proses dipanggil itu CQI lah, continuous penambahan usaha berterusan yang dilakukan oleh pihak bahagian kurikulum sendiri. Memang benda itu sentiasa diupdate dan dia agar supaya kurikulum yang dibangunkan ataupun kita ajar pada pelajar kita adalah memenuhi keperluan industri. Dan memang ada beberapa siri bersama pihak industri dari semasa ke semasa lah. Contohnya yang berlaku di College Community Baling contohnya, pihak industri daripada PEN Global akan bersama dengan pelajar lagi segi bagaimanakah tata cara untuk lagi segi fashion, pemilihan fabrik dan sebagainya. Begitu juga dengan beberapa kita punya center yang lain, COT contohnya di CFOS, di Polisas. Macam mana lagi segi pemprosesan makanan itu berlaku, penggunaan bahan kimia dan sebagainya. Itu semua dia adalah satu proses yang sentiasa berlaku dan sentiasa berlaku. Sebab tu kita, saya rasa menurut tadi kalau laporan GE kita 90% itu sebenarnya itu adalah usaha kita bersama pihak industri, sinergi bersama industri agar kita sentiasa relevan dengan pihak industri semasa. Baik, terima kasih kita ucapkan. Mungkin apa yang dituntut, mungkin apa yang dilakukan sekarang ini bukan sahaja kebaikan kepada Polisisi tapi juga kepada graduan-graduan sendiri supaya mungkin kepada keluarga Malaysia, kepada rakyat Malaysia yang ingin memilih tempat untuk sambung pengajian di peringkat cuti pengajian tinggi, lebih percaya kepada Politeknik dan juga College Community, lebih faham apa sebenarnya Politeknik dan College Community dapat berikan kepada anda jika anda berada dalam Politeknik dan juga College Community. Terima kasih kita ingin ucapkan kepada Teknologis Abdul Razak Sabtu, Pengarah Bahagian Governance dan Kecemerlangan, menjalankan tugas sebagai Timbalan Ketua Pengarah Governance, Polisisi, dan juga Teknologis Dr. Muhammad Syarizat Ilyas, Timbalan Pengarah Bahagian Perancangan Program dan Institusi, Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community, Polisisi, kerana sudi bersama kita pada hari ini. Cakap berkenaan dengan sinergi industri memperkasa program TVET Polisisi. Okey, sama-sama. Baik, kita akan ada 2 slot lagi dalam Lensa IPT sebentar saja nanti. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Satu hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! 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 Merdeka!
Why do we tell you stories? Relevant, New, efficient, accurate. reliable. We bring you extraordinary stories from around the world, from politicians, bankers, and even your favorite celebrities. This and many more on RTM's English News. Orang kurang upaya adalah mereka yang HOPE bukan saja membantu mempromosi perumahan untuk segenap lapisan masyarakat, tetapi juga bagi melihat ekosistem sektor perumahan secara holistik. Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut langkah proaktif menangani isu bekalan harga makanan. Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur. Memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan. Memperkasa pemasaran dan pasaran oleh Persatuan Nelayan. Mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar. Memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti. Menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara. Kita bersua kembali COVID-69, sebuah inovasi yang dihasilkan berkaitan kaedah pembelajaran yang diinspirasikan oleh PKP, Perintah Kawalan Pergerakan sebelum ini, yang mana ianya mampu memudahkan pembelajaran dan juga pada masa yang sama ianya menghiburkan. Saya cakap pun dah menghiburkan. Jadi kita nak tengok di depan saya sekarang ini adalah COVID-19 dan bersama saya sekarang ini kita bawakan dua tetamu kepada anda, Dr. Asbalila binti Ma'in, Timbalan Ketua Unit Penyelidikan Inovasi dan Komersial Politeknik Merlimau, dan di sebelah hujung sana kita bersama dengan Encik Muhammad Hasbullah bin Mustafa, Pegawai Psikologi Politeknik Merlimau. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Apa ada kat depan ni? Mungkin boleh kongsikan sedikit berkenaan dengan perkembangan terkini mengenai inovasi di Politeknik Merlimau dulu, Doktor. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera untuk semua. Pertama kali terima kasih saya ucapkan kepada RTM dan khususnya kepada Lensa IPT menjemput kami ke sesi pada malam inilah. Untuk perkembangan inovasi di Politeknik. Sebenarnya kalau nak bercakap mengenai inovasi ini kan dia tidak asing lagi lah di Politeknik. Kerana sebenarnya ada dua. Kalau untuk pelajar sebelum mereka bergraduasi, mereka perlu membuat projek semester akhir. Yang itu biasa mereka akan buat projek inovasi lah. Kalau untuk warga akademik dan bukan akademik pula, inovasi ataupun penambahbaikan terhadap produk itu menjadi salah satu KPI, Key Performance Index. Dan itu mestilah diaplikasikan. So bila bercakap mengenai inovasi itu memang tak asing lagi lah. Untuk perkembangan terkini sebenarnya bermula pada tahun ini, kita sedang dalam proses untuk mengkomersialkan produk inovasi kita. Maksudnya daripada idea, kepada produk inovasi, kemudian kepada penjanaan pendapatan. Wow. Macam itulah kan. Sebenarnya kita punya target dua lah. Kalau
produk inovasi itu dibangunkan, dia mesti diaplikasikan ataupun dia mesti dijual. Kan orang guna. Okey, bercakap berkenaan dengan komersial pula, dalam konteks kami, untuk komersial dia ada 3, perlu menepati 3 syarat. Okey, yang pertama, produk itu mesti didaftarkan, pendaftaran harta inteleknya di bawah nama institusi, maksudnya politeknik kami lah. Yang kedua ialah dia mestilah on shelf. Maksudnya kalau orang nak beli, dia ada. Okey, macam tu. And then yang ketiga, hasil daripada penjualan tu sebahagiannya mesti masuk pada hasil kerajaan. Okey, so pada tahun ini itu yang usaha kita tengah buat lah. Kita nak komersialkan produk inovasi yang dibangunkan oleh warga politeknik. Jadi difahamkan ada satu produk inovasi yang menarik dihasilkan kaedah pembelajaran yang diinspirasikan oleh PKP. Macam mana tu? Satu kaedah pembelajaran dan juga diinspirasi daripada PKP. Macam mana tu? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syai dan juga rakan panel. Okey, so malam ni sebenarnya apa yang kita bawa khusus daripada Politeknik Merlimau adalah satu produk, kalau saya boleh tunjukkan dekat sini, namanya adalah Cut-Off Activity COVID-69 ni. Dan seperti yang Syai sebut tadi, memang kita keluarkan waktu PKP yang pertama. Pada tahun 2 tahun lepas lah kan. So kita kata waktu fizikal kita terpenjara tu, alhamdulillah otak kita bekerja keluar kan untuk lahirkan inovasi ini kan. So itu yang nama pun hampir samalah kan dengan COVID dan sebagainya. So ini adalah kita kata satu bentuk inovasi di mana fungsinya terdapat 3 fungsi lah yang boleh untuk kita laksanakan berdasarkan kepada 69 kepingkat ini. Fungsi yang pertamanya berdasarkan kepada untuk kita melaksanakan aktiviti, kemudian kad bimbingan dan juga boleh daripada sini adalah untuk kad pembelajaran. So itu yang kita maksudkan dengan membantu proses pembelajaran era baru lah. Dan kalau kita kaitkan dengan era baru ni mesti yang melibatkan pembelajaran secara holistik. Jadi melalui IKAD ini targetnya kita kata dia boleh untuk membantu fokus kepada selain daripada pedagogi, andragogi, cybergogi dan sebagainya itu. Yang paling penting adalah kita boleh untuk capai kepada tahap-tahap proses pembelajaran tersebut sebenarnya dengan alat yang kita adakan ini sebenarnya. Tapi kita nak main je lagi kan. Tapi kita nak tanya dulu apa antara projek lain inovasi terutama dalam bidang pendidikan penyelidikan di Politeknik Merlimau Melaka PMM. Okey. Itulah macam saya cakap tadi kan, sebenarnya inovasi ni memang tak asing lah bagi kami kan. Sebab untuk pelajar dan juga untuk pensyarah. So kalau kita nak listkan tu ada banyak lah sebenarnya kan. Yalah pelajar tu dah beribu keluar kan. So maknanya dah beribu lah proyek inovasi kita keluarkan tu. Tapi kalau kita boleh cakap berkenaan dengan bidang, sebenarnya di PMM ni kita ada 5 bidang utama. So kita ada kejuruteraan awam, kemudian kita ada kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan elektrik. Itu adalah kejuruteraan. Kemudian kita ada Jabatan Pelancongan dan Hospitality. Kemudian kita ada Jabatan Perdagangan. Jadi kelima-lima tu ada inovasi yang mereka hasilkan. Contoh macam kejuruteraan, mungkin mereka membuat penambahbaikan terhadap mesin ataupun penambahbaikan terhadap sistem. Kemudian bagi kejuruteraan untuk pelancongan dan hospitality, kebanyakan mereka membuat penambahbaikan terhadap produk makanan sebab dia ada kulineri kan. Contoh kita pernah bekerjasama dengan Lembaga Nenas. Lembaga Nenas Negara. Di mana inovator kami menghasilkan gula daripada empulo nenas. So itu adalah antara produk makanan lah. Kemudian kalau untuk perdagangan, biasanya mereka membuat projek inovasi, dia bukan inovasi lah, dia lebih kepada penyelesaian masalah kepada perniagaan, isu semasa pada perniagaan. Jadi kalau untuk menjawab kepada produk apa lagi yang kita keluarkan kan, saya boleh fokus kepada produk inovasi yang macam mana keperluan untuk negeri Melaka. Contohnya kita pernah membangunkan portable eco supply iaitu PACE yang kita panggil PACE lah. Yang itu kita supply 30 portable power supply untuk nelayan di Pantai Siring Melaka. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk negeri Melaka juga kita pernah membangunkan serum daripada buah Melaka. Dan sekarang dia buat lip gloss daripada buah Melaka sebab dikenal pasti buah Melaka tu tinggi vitamin C dia. Kemudian di Melaka kita ada solar farm. Ada juga produk inovasi kita yang mana kita membuat peralatan untuk mengawal panel solar. So itu kalau saya boleh cakaplah berkenaan produk inovasi yang memenuhi keperluan negeri Melaka. Untuk rekod pada 5 tahun ke belakang ni kan
dana untuk penyelidikan dan inovasi di Politeknik Merlimau kita telah melebihi lebih kurang 1 juta lah. Mungkin tak boleh compare lah dengan universiti kan. Mungkin universiti lagi berjuta-juta kan. Tapi kita nak cakap aktiviti pendidikan dan inovasi itu aktif lah di institusi kami. Saya rasa politeknik dan juga kolej komuniti angka inovasi itu walaupun tidak setanding dengan universiti tapi ia meningkat daripada tahun ke tahun. Sebagai contoh COVID-19, jadi kita 69. COVID-19 pula. COVID-69. Saya nampak 69. Alamak. Okey, COVID-19. 69. Mungkin Cik boleh buat demo sikit ke macam mana? Mainan apa 69 tu macam mana? Sampai 3 kali saya sasut. Okey, baik. Saya nak sebut tu ya? Seperti yang Syai sebut tadi kan, maksudnya 69 tu sebenarnya dia mewakili kepada jumlah kad yang ada dalam kita punya set ni lah. Oh, ada 69 kad. Dan sebenarnya based on kepada 69 ni kita pecahkan kepada 5 tema lah kan untuk kad ini. Sebagai contoh kita kata tema orang, objek, tumbuhan, tempat dan juga emosi. So tema-tema ni kita pecahkan mengikut kesesuaian kepada pembelajaran itu sendiri lah. Sebagai contoh kalau kita sebut kad emosi ni kan, kita pecahkan kepada 8 bentuk emosi. Ini basic emosi lah yang ada. So kan sebagai contoh kalau kita nak demo tadi yang saya sebut. Alang-alang demo terus ya? Boleh kan. Contoh kan kita ada 8 emosi kat sini, mungkin saya boleh pilih satu. Oh, bukan doktor, saya. Nak biasa main. Biasa main lah. Saya nak kena baca, boleh pilih mana-mana lah. Boleh. Kita jangan pandang. Tak boleh pandang. Boleh pandang, boleh sebab pandang. emosi kita. Emosi kita. Saya tak nampak tu. Okey, saya nampak ini kot. Okey, baik. Oh, shy, malu. Okey, macam kena kan? Macam kena. Shy, malu. Okey. Jadi daripada satu kad emosi ni, mungkin antara benda kalau saya sebut tadi fungsinya adalah untuk kad bimbingan kan. Sebagai contoh, mungkin Syai boleh relatekan ataupun boleh ceritakan sebab dalam banyak-banyak kad yang saya tunjukkan tadi, kenapa Syai boleh pilih kad malu tadi. So mungkin boleh explain pada kita kan apa sebenarnya mesej ataupun keadaan di Syai sekarang lah. Sebab dalam banyak kad ni kenapa dipilih kad tersebut. Yang ada 2 sebab. Satu, saya tak dapat baca tadi. Jari-jari Encik tutup. Kedua, saya malu sebab 3 kali saya tersasut. Kena tak? Kena. Kan itu kita sebut sebab kadang-kadang ada setengah orang dia susah untuk ekspreskan apa emosi dia. Okey kan. So jadi dengan kad tanya pengacara. Salah tanya ni. Okey. Itu satu bentuk lah. Maksudnya kita kata dengan kad ni sebenarnya dia membantu proses untuk peluahan emosi kalau kita sebut fungsinya tadi. Itu salah satu lah yang boleh kita ni. Ini emosi. Ya. Okey, saya dah pas emosi. Pas. Pas Boleh. Okey, boleh pas. Okey. Yang lainnya 69. Okey, kemudian yang lainnya seperti yang saya sebut tadi adalah untuk kad tema tadi kan. Sebagai contoh kalau kita nak relatekan dengan kalau di sekolah ni biasa kita sebut tentang PAK kan, pembelajaran abad ke-21. Kemudian dalam tu ada beberapa komponen lah yang kita sentuh sebagai contoh komunikasi, kreativiti, kolaborasi dan sebagainya. So dengan kad ini kita harap dia boleh bantu untuk capai PAK tersebut. Kalau di peringkat IPT dia sebut sebagai OBE lah, outcome based education. So kita harap dengan keadaan sekarang dia membantu untuk terutamanya pensyarah ataupun tenaga pengajar lebih aktif untuk galakkan pelajar supaya turut sama aktif dalam pelibatan kelas dan sebagainya lah. So ini yang tujuan lah kan kita keluarkan kad ini supaya dia jadi satu platform at least selain daripada chalk and talk tersebut kita boleh jadikan ini bahan sama ada dikaitkan untuk beraktiviti tadi, pengajaran ataupun akhirnya yang fungsi yang ketiga tadi adalah untuk bimbingan. Ya. Sebenarnya komunikasi dan kreativiti adalah elemen yang penting untuk menjadikan sebuah anak-anak itu, sebuah remaja itu berdaya saing pada masa akan datang, terutama lagi dalam dunia industri. Jadi itu antara yang kita boleh lihat inovasi yang ada di depan mata kita. Jadi apa sebenarnya Doktor harapan Politeknik Merlimau Melaka berkenaan dengan produk-produk inovasi? Adakah ia ingin terus apabila graduan itu mencipta satu inovasi akan terus ingin dikomersialkan, akan terus memang objektif utamanya akan memberikan
untuk masyarakat kita membantu menyelesaikan masalah pada golongan masyarakat, ataupun ada apa-apa yang boleh ditambah, Doktor? Okey. Memang itu sebenarnya target kita kan. Bila kita cakap inovasi, kita tak inovasi itu just masuk pertandingan ataupun kita buat dan kita tinggal kat meja. Memang itu one off. Macam kita buat penyelidikan, memang kita buat penyelidikan, tapi akhirnya sebenarnya penyelidikan tersebut kita nak aplikasikan. Okay, target sebelum ni memang target kita telah tercapai lah. Ada produk yang telah diaplikasikan. Tapi bermula pada tahun ini kita nak aktif supaya produk inovasi boleh dikomersialkan mengikut kepada 3 ciri tadi lah. Bila bersebut berkenaan dengan komersial tu, dia adalah beberapa strategi yang kita buat lah. Contoh, kita berkolaborasi dengan mana-mana pihak untuk tujuan pemasaran, pengeluaran dan juga penjualan kan. Macam kita institusi mungkin kita tak boleh keluarkan, kita bukan kilang kan. So kita kena cari orang lain untuk buat manufacturing dan sebagainya. Untuk marketing pun kan, itu adalah antara strategi kita lah. Dan selain daripada itu, kita menggalakkan juga inovator kita untuk melindungi produk inovasi mereka di bawah perlindungan harta intelek. Kalau kita tak nak, contoh macam ini dah jual kan, dah jual, let's say boom lah jualan dia kan. Kita tak nak ada orang lain pula replicate kan. So itu yang antara perkara yang perlu kita ambil kira lah sebelum kita mengkomersialkan produk. Tapi harapan dia memang kita nak, macam saya sebut tadi, daripada idea kepada produk and then kepada penjanaan pendapatan. Itu target kita lah pada tahun ini. Okey, baik. Kita dah dapat lihat itu antara inovasi yang dicipta daripada Politeknik Merlimau Melaka. Kalau kita imbas kembali 2 tahun lalu, Politeknik Merlimau Melaka juga datang ke set Studio Lensa IPT untuk mempromosikan kaedah pembelajaran baru juga, high rank tapi berunsurkan Islamik kalau tak silap saya. Game dia macam Monopoly, ada lagi kat rumah saya. Itu kini hari ini COVID-69 dibawa ke Lensa IPT, dan juga ini adalah bukti bahawa Politeknik Merlimau Melaka sebenarnya prihatin terhadap kaedah pembelajaran yang baharu, yang kreatif dan juga menarik perhatian para pemain dan juga para pembelajar lah, student dan sebagainya. Terima kasih kita ingin ucapkan kepada Dr. Asbalillah binti Ma'in, Ketua Unit Penyelidikan Inovasi dan Komersial Politeknik Merlimau, dan juga terima kasih kepada Encik Muhammad Asbal Mustafa, Pegawai Psikologi Politeknik Merlimau, kerana sudi bersama kita pada ini bercerita berkenaan dengan COVID-69. Moga-moga banyak lagi InsyaAllah inovasi yang akan diterbitkan daripada Politeknik Merlimau. Mungkin ni saya boleh bawa balik tu. Boleh beli satu ni. InsyaAllah. Baik, terima kasih kepada penonton Lensa IPT. Jangan ke mana-mana. Kita ada lagi satu slot sebenarnya. Buatan Malaysia ke Persada Dunia. Ini berkenaan dengan filem. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Pengecualian duty stamp ke atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman bagi pembelian rumah pertama secara peringkat atau tier harga rumah, iaitu bagi rumah berharga RM500,000 dan ke bawah. Insentif pengecualian duty stamp adalah sebanyak 100%. Yang kedua, bagi rumah berharga melebihi RM500,000 sehingga RM1 juta, insentif pengecualian sebanyak 50%. Pengecualian ini adalah bagi perjanjian jual beli yang disempurnakan dalam tempoh mulai 1 Jun 2022 sehingga Disember 2023. Bagi merancangkan ekonomi digital negara, rangka kerja inisiatif baru yang dikenali sebagai Malaysia Digital atau MD telah dibangunkan dengan berpandukan kepada 3 prinsip utama, iaitu flexibility, ketangkasan dan relevansi. MD menerusi projek pemangkin MD atau pemangkin akan berfungsi secara holistik dalam mentransformasikan ekosistem ekonomi digital negara melalui 3 keutamaan strategik, iaitu pertama, membantu memacu adaptasi digital dalam kalangan usahawan muda, syarikat dan rakyat. Yang kedua, menyokong syarikat teknologi tempatan untuk menjadi juara Malaysia, berjaya di peringkat antarabangsa. Dan ketiga,
menarik pelaburan bernilai tinggi. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Saudara, tak boleh dinafikan lagi sebenarnya filem-filem Malaysia, memang rakyat Malaysia, keluarga Malaysia sangat meminati filem-filem tempatan. Keluar je genre apa sekalipun, mesti wayang akan penuh. Tak kiralah cerita hantu ke, memang akan penuh. Cerita hantu kelakar ke, memang akan penuh. Baru-baru ni filem Mat Kilau yang mendapat kutipan yang memberansangkan menjadi fenomena rakyat Malaysia sehingga diperkatakan di negara luar sendiri pun. Satu contoh ataupun satu situasi yang kita boleh gambarkan sebagai Malaysia sudah berada di level ataupun tangga yang seterusnya dalam pembikinan filem yang cukup hebat. Jadi untuk bercakap berkenaan dengan buatan Malaysia ke persada dunia, kita bersama dengan Dr. Ayu Hasweda Abu Bakar, Koordinator Bidang Program Penulisan Pengajian Seni Liberal, Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM Puncak Perdana. Ya, saya. Ya, Dr. Ayu, kalau kita cakap pasal filem Malaysia ni, ada sebenarnya beberapa kelompok yang kita rasa kalau tengok keluar je cerita Malaysia apa sekalipun mesti macam okey nak pergi tengok. Tapi ada juga kelompok yang kalau keluar filem Malaysia ni, tak apalah filem Malaysia. Tak payah tengoklah, tunggu je nanti dekat mana-mana stesen TV akan keluar. Jadi apa sebenarnya yang pendapat doktor? Pada pendapat saya, sebagai saya ada seorang pensyarah program filem sebenarnya daripada Pusat Pengajian Seni Digital dan Imajan, dan sekarang ini saya dilantik menjadi koordinator bidang penulisan. So pada pendapat saya, kita harus menyokong filem Malaysia sebab graduan-graduan yang ada sekarang ini mereka akan menghasilkan sebuah filem Malaysia. Dia berasal usul daripada bertitik tolak daripada konten. Sebuah cerita haruslah didasari, pucuk dia adalah konten cerita. Sekiranya ada mereka yang mempunyai aliran bahawa filem Malaysia kita tunggu untuk tonton di TV, saya rasa kalaulah macam itu, sampai bila pun kita tidak boleh ke hadapan. Betul. So pada saya, pada mereka yang menganggap bahawa filem Malaysia ini berada di takuk yang lama, cuba bagi pendapat. Cuba bagi peluang dan pendapat. Baik. Terima kasih doktor. Itu sebenarnya yang kita nak dengarkan, dan kita perlu bukanlah kita basuh, tapi kita perlu ada satu pemikiran yang baru. Jangan terlalu skeptikal terhadap filem-filem Melayu, filem-filem buatan Malaysia. Tapi selain daripada itu doktor, kalau kita ikutkan filem-filem Melayu, mungkin dari segi pemilihan pelakonnya memang sudah tidak boleh nafikan pelakon-pelakon Malaysia pun pelakon-pelakon yang hebat. Dari segi kontennya juga mungkin ada yang macam yang kelompok tadi, ada yang kata okey, ada yang kata tidak. Tapi dari segi menarik minat itu bagaimana? Maksudnya first impression untuk menarik minat penonton untuk tonton filem Malaysia bagaimana? Pada saya, apa pun konten itu sangat penting. Kalau skrip itu loose,
skrip itu tidak kukuh, orang kata skrip itu adalah skrip shock sendiri, dibuat tanpa research, kontennya akan menjadi loose, cerita yang melalui yang diangkat pun akan sangat longgarlah. Apa pun kalau kita tengok, kalau kita idolakan atau mengagung-agungkan Hollywood, content come first. Betul. So, sekiranya pemilihan pelakon itu, dia juga harus melalui proses yang sama, iaitu research. Betul. Dia harus mendalami watak dan dia harus melakukan research terlebih dahulu untuk menjewai watak. Untuk menjadi seorang pelakon bukan mudah. Betul. Dia harus mempunyai 3 karakteristik yang perlu diambil tahu, iaitu sosiologi, psikologi dan fizikal. Saya macam dalam kelas. Kelas-kelas untuk menjadi seorang pelakon. Doktor, itulah itu antara gaya bahasa doktor pun sudah mencerminkan pensyarah yang sangat arif berkenaan dengan filem, apatah lagi filem buatan Malaysia. Doktor sebut tadi berkenaan dengan konten. Kalau di PDP, macam mana konten itu diterapkan kepada graduan-graduan, pada mahasiswa untuk faham sebenarnya konten itu perlu di-research, perlu dikaji dulu sebelum menerbitkan sesebuah filem ataupun sesebuah video pendek kan misalnya. Okey, di dalam kelas pelajar-pelajar akan diberi masa untuk mencari idea dan untuk meranumkan idea dan mereka harus buat pitching di depan pensyarah. Baik. Dan pensyarah akan memilih cerita-cerita yang dianggap asli, yang dianggap lain pada yang lain. Di situ barulah mereka akan membuat sebuah naratif yang diguidekan mengikut storytelling. Sebab daripada idea ke konsep, betul, dan kemudian ke storytelling bukan mudah. Semua orang boleh bagi idea, semua orang boleh come up with a concept, tetapi untuk menjadi script writer bukan semua orang boleh menjadi script writer. Betul. Jangan terlalu perjalanan ceritanya dah baik tapi skripnya bosan, tak jadi filem juga ya doktor ya. Jaminan kualiti buatan Malaysia, filem-filem buatan Malaysia itu bagaimana disemak, mungkin dikonsistenkan supaya kualiti itu terus kita boleh jual ke peringkat antarabangsa. Untuk pelajar-pelajar saya, pelajar-pelajar di tempat saya, kami di sini mementingkan konten. Di sini kami akan groom student untuk memastikan bahawa cerita itu kukuh. Kemudian barulah kami lepaskan untuk shooting. Di sini melalui kelas-kelas yang lain kita ada criss-cross, di mana kelas-kelas daripada production design, kita ada kelas-kelas editing, kita ada kelas lakonan, kita ada kelas management akan bergabung sekali untuk menghasilkan sebuah filem. Short film. Baik. So di sini dari filem-filem pengarahan, contohnya student-student pengarahan yang dibekalkan dengan aspek-aspek pengarahan, cinematic apparatus, bagaimana untuk mentransformkan sebuah skrip itu menjadi visual, sebab kena ingat filem adalah to show bukan to tell. Betul. So konsep showing itu adalah melalui cinematic apparatus. So dan pelajar itu akan belajar apply macam mana bercerita melalui cinematic apparatus. Di sini di situ sebenarnya yang kita katakan filem. So kualiti kami, kualiti pelajar-pelajar UiTM dijaga melalui konsep itu. Baik. Jadi silibusnya, adakah ia diubah setiap tahun, setiap masa mengikut trend-trend terkini atau bagaimana? Silibus mengikut trend semasa dan juga mengikut isu semasa. Sebab cerita-cerita yang diambil adalah mengikut isu dan mengikut populariti yang ada, tetapi cerita harus dah mempunyai statement yang kuat. Okey, baik. Kalau kita bercerita berkenaan dengan trend, doktor, kan, saya ini yang saya dapatlah, yang saya faham, apabila satu produksi mengeluarkan cerita hantu
semua nak buat cerita hantu. Bila nak keluarkan cerita romantik katakan, semua nak buat cerita romantik. Jadi adakah itu sebenarnya trend yang memang kita akan lalui ataupun pihak produksi perlu Pak kata doktor tadi lain daripada lain supaya dapat memikat rakyat ini melalui kepelbagaian filem corak filem yang akan diterbitkan? Kalau kita kaji dari segi trend ini, bukan di Malaysia saja melalui proses trend. Baik. Di Hollywood juga melalui proses trend yang sama. Jadi kita di sini akan mengikut trend yang berada di Hollywood. Tetapi kelainan yang kita ada adalah jenis ataupun cerita yang kita angkat haruslah jangan klise dengan trend-trend yang ada. Contohnya kita ada pelbagai perspektif cerita seram, angle seram, dan kita boleh pilih satu kelainan tetapi dalam ruang horror. Faham. So, masih dalam mengikut trend. Sebab kalau sekiranya kita keluar pada trend itu, katalah kita satu-satunya akan keluar pada trend itu, kita mungkin tidak boleh melawan. Dia macam itulah. Akan solo rider kita kata. Yes, kita kena ikut tetapi kena cari kelainan dari konsep cerita. Baik. Berkenaan dengan sebuah filem ni, saya percaya untuk menghasilkan satu filem yang menarik, satu filem yang boleh dekat dengan hati penonton adalah melalui penghayatan yang diamati oleh seorang pengarah. Jadi di PDP UiTM, bagaimana penghayatan itu diterapkan kepada pelajar dan juga adakah ia datang dengan sendiri kepada pelajar ataupun perlu mengikut silibus baru mereka faham apa makna sebenar penghayatan kepada filem? Okay. Untuk menjadi seorang pengarah, macam mana saya cakap tadi, kita harus melalui proses dan faham tentang bagaimana seorang pengarah harus bercerita melalui cinematic apparatus. Cinematic language itu adalah camera composition, lighting, production design dan juga editing. Itu semua ada language bahasa filem. Sekiranya pengarah tidak mampu untuk bercerita melalui konsep-konsep itu, maka cerita itu longgar. Jadi mereka harus duduk dan faham dan mereka harus buat script breakdown dan mereka harus berbincang dengan production dia punya kru, especially pelakon, bahagian production design, bahagian editing, bagaimana yang dia nak, bagaimana ideologi atau cerita yang dia nak. Bila itu sudah berlaku, insya-Allah cerita yang diangkat akan ada dia punya impak dia. Impak dan emosi pada filem itu. Baik, saya percaya graduan-graduan di bawah bimbingan Dr. Ayu akan membuahkan hasil yang sangat-sangat menarik satu hari nanti pada masa akan datang. Saya percaya graduan-graduan Dr. Ayu juga akan terpampang namanya di sinema-sinema di Malaysia, program-program di Malaysia, menerbitkan, mengarahkan satu filem yang sangat hebat buatan Malaysia ke persada dunia. Terima kasih kita ingin ucapkan kepada Dr. Ayu Haswida Abu Bakar, Koordinator Bidang Program Penulisan Pusat Pengajian Seni Liberal, Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM, Puncak Perdana, kerana sudi bersama kita pada ini bercerita berkenaan dengan buatan Malaysia ke persada dunia. Satu topik yang sangat perlu diperkatakan pada hari ini berkenaan dengan kepelbagaian, keaslian filem itu perlu diterapkan supaya kita tidak bosan, supaya seni itu diangkat, kreativiti itu dilihat dan juga filem itu dapat dipasarkan ke pasaran global. Terima kasih sekali lagi Dr. Ayu kerana sudi bersama kita pada hari ini. Kepada penonton Lensa IPT, terima kasih kerana menonton kami sepanjang 1 jam daripada jam 9 malam hinggalah menghampiri jam 10 malam sekarang. Pastinya kita akan berkongsi kepada anda berkenaan dengan aktiviti-aktiviti, perkembangan-perkembangan institusi pengajian tinggi IPTA dan juga IPTS dalam negara. Follow kami di Instagram Lensa IPT ataupun di Facebook Lensa IPT. Pastinya kami akan berkongsi setiap minggu, akan ada slot-slot yang menarik kita akan berikan kepada anda. Jikalau ada penangguhan, kita akan berikan notis dan pastinya anda tidak akan terlepas untuk menonton Lensa IPT setiap Jumaat jam 9 malam di saluran berita RTM Klik dan Facebook Live Lensa IPT. Saya Syairul Islam. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi.
fikirkan kau